kita nak tahu lebih dalam lagi. Mungkin Datuk Bat boleh tambah lagi tentang tajuk yang kita bincangkan, payung negara. Bagaimanakah yang dikatakan bahawa institusi raja ini boleh kita umpamakan sebagai payung negara? Apa sifatnya? Apa cirinya nak menjadi payung negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ampun Tuanku Patik, mohon berkenan jawab soalan yang diajukan. Kalaupun ada sepatah kalam sebaris ayat yang boleh dijadikan ilmu, boleh Tuanku jugalah pendeta yang paling utama. Terima kasih sahabat saya, Tuan Moderator, rakan-rakan bicara wara, para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Sumatera Selatan Thailand, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Sultan ataupun raja adalah payung. Sebagai payung atau selaku payung, Tuanku adalah penaung agama, lambang kepada jawatan dan kuasa, pengisi watak bangsa, pemberi nafas dan roh kepada institusi bangsa dan negeri. Sebab itu agama mengajar ad-din bil mulki yaqwa wal mulku bid-din yabqa. Agama ini kalau dibantu oleh raja, agama akan jadi kuat. Dan raja kalau dia dekat dengan agama, kekuasaannya akan kekal. Sebab itu bila kita cerita tentang kekal ini, sistem beraja ataupun sistem monarki adalah sistem kepimpinan yang paling tua sekali di dunia. Pada awal kurun pertama, di seluruh dunia kita ada kurang lebih 900 tahta-tahta raja. 400 tahun terakhir merakamkan perubahan yang sangat besar kepada institusi-institusi raja, mana berlaku evolusi kerajaan secara dinamik dan bilangan tahta menjadi semakin kurang. Bayangkan pada awal abad ke-20, daripada 900 tahta turun kepada 240 sahaja. Dan pada dekad ke-8 abad ke-20, hanya tinggal 44 sahaja. Satu persatu sistem beraja ini telah dimusnahkan. Paling ketara di Latin Amerika, sistem beraja dihapuskan seawal abad ke-19, maka berakhirlah pengaruh 300 tahun Raja Spanyol yang kekuasaannya merentas dari Meksiko sampailah ke Chile. Semasa era Perang Dunia yang pertama, dalam masa 4 tahun sahaja, menyaksikan keruntuhan 3 empayar besar tradisi beraja di Eropah, iaitu jatuhnya Austria, Jerman, Rusia dan dalam masa yang sama Empire Osmania. Dan raja yang terakhir sekali dimakzulkan 29 Mei tahun 2008, iaitu Raja Gyanendra yang merupakan Raja Nepal yang digulingkan selepas Raja-Raja Nepal memerintah 230 tahun. Sebab itu Wajib Zakaria, hari ini satu persatu institusi beraja ini semakin tinggal kenangan. Hari ini kita dapati ada 193 buah negara berdaulat, merangkumi 192 negara di bawah PBB termasuk Vatican City. Dari jumlah itu, 44 masih guna sistem beraja. 16 negara mengamalkan sistem raja berperlembagaan, 5 negara mengamalkan sistem separa autonomi, 7 negara mengamalkan sistem raja secara mutlak, total 28. Balance lagi 16, ini 16 negara iktiraf Ratu Elizabeth II sebagai raja di bawah sistem raja berperlembagaan. Secara geografi, kita boleh melihat, ada 6 raja di negara-negara Oceania, 14 raja di Asia, ada 3 raja di Afrika, dan ada 11 orang raja di Eropah. Sebab itu kepada orang muda-muda, jangan ingat bila nak maju tolak sistem beraja. Negara maju pun masih mengekalkan sistem beraja. Kita ambil contoh England. England, King of the English ataupun Rex Anglorum yang pertama namanya Offa, dah memerintah England sejak tahun 774. Termasuklah di Jepun, 125 orang maharaja memerintah sejak tahun 660 sebelum Masihi, sejak Maharaja Jimmu sampailah Akihito. Sebab itu, kalau kita pecahkan pula sistem tradisi beraja ini, negara yang mengamalkan sistem beraja, majoritinya adalah negara Islam. 9 di Asia, 1 di Afrika dan 8 daripada mereka adalah negara-negara pengeluar minyak. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, dalam konteks kita di Malaysia,
selepas hampir 186 kesultanan berpaksikan Islam sejak tahun 632 sampailah 944 runtuh satu persatu. Alhamdulillah kita di negara ini masih lagi kekal dan masih kita boleh berbangga dan kita bersyukur kerana kita masih ada raja. Khusus bagi kita orang Melayu, bangsa kita memang bangsa beraja. Sebab itu kita ucap terima kasih rakan-rakan kita di Brunei Darussalam. Mereka pegang pada konsep MIB, Melayu Islam Beraja. Orang Melayu ni dia tak boleh, dia kena ada raja. Kalau dia tak ada raja, semua orang nak jadi raja. Masalah pun tak boleh juga. Dia kena ada seorang je raja. Kalau tak semua kepala macam raja belaka, susah kita. Sebab itu, bila Sultan Mahmud Shah berundur semasa peristiwa Portugis 24 Ogos 1511, orang Melayu tetap nak diperintah oleh raja. Walaupun Belanda, Portugis datang tak nak. Maka muncul kerajaan Melayu Johor pada abad ke-17. Terkenallah kata-kata beraja ke Johor, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau. Sebab itu, wahai anak-anak muda, sistem beraja tidak semudah kita nak hapuskan kerana kita ditopang dengan agama dan Allah akan kekalkan sistem ini. InsyaAllah. Wallahualam. Ya, itu yang kita nak huraikan, Datuk, tentang payung negara yang kita nak bincangkan pada malam ini. Tetapi data-data dan juga fakta-fakta yang dikemukakan Datuk tadi tak sempat nak saling pinjam nota, bolehlah kan? Dia ulang hari Sabtu ni ulang lagi. Hari Sabtu ulang lagi. Sabtu ni ulangan lagi, rakam lah.